Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan serta salam berwarna. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kerana dengan segala izin, dengan limpah kurnianya dapatlah kita bertemu dalam gelanggang forum yang cukup indah pada hari ini. Jadi sebelum terbukanya tirai forum pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Ikmal bin Mausin selaku pengerusi iaitu moderator anda forum pada hari ini. Jadi terlebih dahulu, marilah kita bersuai kenal dengan 4 orang panel pada hari ini. Baiklah, yang di sebelah kanan saya iaitu Saudari Nur Atika yang merupakan ketua kepada bahagian penyelidikan di Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah berkhidmat selama 5 tahun. Apa khabar puan? Okey, baik. Seterusnya pula adalah ahli panel kedua kita yang merupakan sastrawan negara yang cukup disegani dan dihormati dan telah dinobatkan sebanyak 3 tahun berturut-turut iaitu Saudara Zul Hasnan. Apa khabar tuan? Okey, baik. Okay, seterusnya pula yang di sebelah kanan saya yang cukup berseri dan juga beranggun pada hari ini iaitu Saudari Siti Sarah yang merupakan guru cemerlang bagi mata pelajaran bahasa Melayu yang cukup terkemuka di Malaysia. Apa khabar puan? Baik, terima kasih. Okay. Baiklah, dan yang terakhir seorang jejaka yang cukup tampan dan juga bijaksana seperti empunya punya diri iaitu Saudara Kotek Long yang merupakan pensyarah daripada Universiti Utara Malaysia. Apa khabar tuan? Ya, khabar baik. Okay, baik, terima kasih. Setelah kita diperkenalkan dengan ahli-ahli panel kita yang cukup anggun dan juga bergaya ini, karya agung Melayu seperti Hikayat Abdullah Musi ini merupakan menjadi bukti karya agung yang mana menjadi cerminan masyarakat Melayu yang cukup unggul serta memiliki kehebatan dari segi daya ciptaan seniman dan juga penulis terhadap adabisme, nilai, adat dan juga sebagainya. Dan ini juga banyak digarap pada hari ini yang dimana menjadi kesinambungan kepada seni karya hikayat ini yang menjadi tujuan dalam menghayati penceritaan hikayat kepada semua pembaca. Okey, sidang hadirin yang dikasihi sekalian, seperti mana kita tahu bahawa sinopsis kepada Hikayat Abdullah Musi ini yang banyak berkisahkan berkenaan tentang kehidupan beliau sendiri, penduduk negeri Melaka dan juga peristiwa beliau harian. Lebih-lebih lagi yang kita boleh ambil contoh pengalaman dan juga perhubungan beliau dengan orang-orang Inggeris iaitu para pegawai Inggeris, penduduk tempatan dan juga pemerintah sendiri. Dan bukan itu saja, beliau ini juga telah menyatakan daripada segi pemikiran dan juga falsafah beliau berkenaan tentang orang-orang Melayu, sikap orang Melayu, kecekapan dan juga kepandaian teknologi daripada orang Eropah dan juga sistem pemerintahan Inggeris yang berteraskan kepada undang-undang yang berbentuk kepada keadilan, sistematik, teratur dan juga sebagainya. Dan Hikayat Abdullah Musi ini juga telah memaparkan dari segi sejarah sosial yang dimana semasa beliau telah tinggal di Melaka pada waktu itu. Namun menjadi persoalannya sekarang ialah bagaimanakah cerminan masyarakat pada hari ini telah membentuk sebuah perubahan yang cukup drastik sehingga kan ia telah meruncing kepada budaya yang sewajarnya yang ditonjolkan pada masyarakat pada hari ini. Dengan itu, forum pada hari ini kita akan memberi kupasan yang bertajuk Kisah Hikayat Abdullah Musi, Cerminan Budaya Masyarakat Sejagat dalam meninjau penceritaan hikayat ini dengan permasalahan isu-isu yang telah berlaku pada zaman kontemporari ini. Baiklah, kita akan meneruskan dengan pandangan forum daripada ahli panel pertama iaitu Puan Atika. Okey. Daripada pandangan Puan sendiri, boleh nyatakan permasalahan isu-isu terhadap masyarakat yang sedang ataupun yang telah dialami ataupun yang telah diamalkan pada hari ini menurut daripada Hikayat Abdullah Musi ini. Terima kasih saudara moderator. Jadi berdasarkan Hikayat Abdullah Musi terdapat kepercayaan daripada kaum masyarakat Melayu dahulu yang memegang kuat kepada adat dan juga kepercayaan-kepercayaan Garut yang jelas sekali bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi kepercayaan nenek moyang ini masih lagi menjadi ikutan kepada masyarakat Melayu sehingga ke hari ini. Walaupun sejarah ini telah berlaku selama hampir 173 tahun lamanya, bak kata pepatah, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Jadi antara kepercayaan yang dipercayai oleh nenek moyang pada zaman Hikayat Abdullah ini ialah ketika Abdullah sakit semasa beliau kecil, beliau sering terkena
pelbagai penyakit. Jadi masyarakat pada ketika itu seolah-olah menghina ibu bapanya kerana dikatakan tidak mempunyai keserasian dalam menjaga anak mereka, lalu menyuruh ibu bapa Abdullah untuk menjual anak mereka kepada orang yang memiliki anak yang lebih ramai kerana mereka percaya bahawa hal demikian mampu untuk memanjangkan umur bayi tersebut. Hal ini jelas sekali bertentangan dengan ajaran agama Islam yang berpegang teguh kepada segala takdir manusia seperti ajal dan maut hanyalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika kita teliti pada zaman kontemporari ini pula, masyarakat Melayu masih menyambung kepercayaan ini dengan cara mereka menanam uri bersama-sama dengan garam, asam, jarum, buku dan juga pensel kerana dikatakan bahawa mampu untuk membuat anak tersebut menjadi pintar. Selain kedalaman untuk menanam uri tersebut tidak boleh terlalu dalam kerana dipercayai bahawa boleh membuat anak tersebut menjadi lambat untuk bercakap. Jadi tuntasnya kepercayaan karut ini dikotiri mampu untuk memesongkan akidah masyarakat Melayu selain menjadi taksub kepada kepercayaan nenek moyang yang diikuti dari generasi ke generasi ini. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Puan. Dengan jawapan yang sungguh lebar dan juga yang terperinci daripada Puan Atikah sebentar tadi, yang di mana beliau telah memberikan idea fikiran yang mana amalan kepercayaan nenek moyang ini masih lagi diamalkan dan menjadi amalan kebudayaan masyarakat Melayu, meskipun sebenarnya dia masih bertentangan dengan ajaran agama Islam yang mana ia telah melanggar hukum hakamnya setelah sewajarnya yang telah ditentukan. Baiklah, ada panel-panel lain yang ingin memberikan justifikasi terhadap isi yang disampaikan sebentar tadi? Terima kasih Tuan Moderator. Saya amat tertarik dengan isu yang dibangkitkan oleh Puan Atikah sebentar tadi. Saya menyokong pernyataan Puan Atikah di mana masyarakat Malaysia kini masih lagi mengamalkan amalan-amalan nenek moyang yang dikatakan karut dan menyimpang daripada ajaran agama Islam. Hal ini diperkatakan demikian kerana situasi tersebut berlaku berdasarkan pengalaman saya sendiri. Situasi tersebut berlaku apabila anak saudara saya kerap terkena penyakit. Hal ini menyebabkan atuk saya memberikan nama gelaran baharu kepadanya kerana dikatakan nama yang diberikan kepadanya tidak sesuai. Amalan tersebut menyerupai kisah yang diceritakan oleh Puan Atikah sebentar tadi berdasarkan hikayat Abdullah. Walaupun kini teknologi telah menguasai kehidupan masyarakat, namun amalan-amalan tersebut tetap diamalkan sehingga kini. Perkara ini membuktikan bahawa amalan animism telah sebati dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Namun begitu, tahap pemikiran masyarakat kini sudah berkembang maju. Kemajuan teknologi menjadikan masyarakat lebih matang dalam berfikir. Sekiranya sesuatu amalan dikatakan menyimpang daripada agama, mereka dapat terus mencari fakta-fakta atau bukti di laman sesawang atau internet, atau dapat terus bertanya kepada alim ulama atau orang yang lebih berilmu dan diiktiraf. Hal ini membuktikan bahawa pemikiran masyarakat di Malaysia semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi. Akan tetapi, tidak dinafikan bahawa amalan karut ini masih diamalkan oleh masyarakat di Malaysia kerana ia sudah sebati dalam kalangan masyarakat. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Melalui perbincangan antara panel 1 dan juga panel 2 ini, saya ingin menyimpulkan bahawa saya amat bersetuju dengan pernyataan yang sebentar tadi yang mana penciptaan teknologi dan juga sains ini telah membentuk corak pemikiran masyarakat Melayu yang lebih kritis dan juga lebih rasional dan juga selaras dengan keperluan dan juga pengetahuan yang sedia ada, yang mana seperti mana kita tahu yang bahawa ilmu-ilmu ini kita boleh lihat dalam hujung jari saja melalui telefon, komputer riba dan juga sebagainya. Dan terutama kepada konteks ilmu agama itu sendiri, terutamanya dalam kehidupan seharian, dan lebih-lebih lagi yang ditujukan kepada generasi alfa. Seperti mana yang kita tahu bahawa generasi inilah yang mereka cukup ahli tentang teknologi dan juga sains seperti yang berlaku pada hari ini. Dan mereka juga akan meninggalkan segala kepercayaan karun nenek moyang secara beransur-ansur kerana mereka telah mendepani pemikiran mereka yang lebih ke arah modernisasi. Jadi, baiklah, kita akan meneruskan forum ini dengan mendengarkan isi daripada ahli panel yang ketiga, iaitu Puan Siti Sarah. Puan, selain daripada apa yang dinyatakan oleh Puan Atikah sebentar tadi, ada tak isu-isu yang lain yang kita boleh semua kaitkan bersama
menerusi daripada hikayat Abdullah Munsyi ini tersebut. Terima kasih kepada saudara moderator. Okey, isi daripada saya dalam kisah hikayat Abdullah Munsyi ini juga telah menyebut mengenai isu bahasa. Kepentingan memelihara dan menjaga bahasa kita iaitu bahasa Melayu sangat dititik beratkan. Walaupun kita mengetahui bahawa ayah kepada Abdullah Munsyi ini adalah berketurunan Arab Yaman, manakala ibunya pula adalah berketurunan India, dan ini membawa maksud Abdullah Munsyi ini bukanlah lahir daripada keturunan orang Melayu sendiri, tetapi beliau sangat menitik beratkan isu bahasa Melayu. Hal ini kerana sejak kecil lagi beliau telah diajar bahasa Melayu daripada bapanya sendiri. Sikap Abdullah Munsyi yang gemar akan bahasa Melayu ditunjukkan lagi dalam kisah ini apabila beliau sering mengumpul dan membaca hikayat-hikayat lama bahasa Melayu. Abdullah Munsyi sangat mendalami kisah yang disampaikan dalam setiap hikayat yang dibaca sehingga beliau mahu bekerja sebagai juru bahasa dan juru tulis dalam bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, pada zaman ini juru bahasa dan juru tulis dalam bahasa Melayu mendapat gaji yang lebih sedikit berbanding pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kisah yang ditunjukkan oleh Abdullah Munsyi ini menunjukkan betapa cintanya beliau dalam bahasa kita. Walaupun zaman dahulu tidak mementingkan bahasa Melayu kerana kurang diketengahkan, tetapi kini kita dapat lihat betapa pentingnya penggunaan bahasa Melayu dalam negara kita. Walaupun bahasa Melayu tidak dapat digunakan sepenuhnya dalam semua urusan rasmi kerana terdapat persaingan dalam bahasa Inggeris. Fungsi-fungsi bahasa Melayu mulai terancam seperti bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa yang utama, tetapi masih berlaku persaingan dalam penggunaan bahasa Inggeris, iaitu bahasa yang merupakan bahasa antarabangsa. Penggunaan bahasa Inggeris yang lebih meluas, terutamanya dalam bidang ekonomi, menjadi masalah kepada penggunaan bahasa Melayu secara menyeluruh dalam negara kita. Itu saja daripada saya. Berdasarkan penjelasan yang cukup jitu daripada Puan Siti Sarah sebentar tadi, yang di mana beliau telah memberikan pendapat yang mana penguasaan antara dua bahasa utama iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris ini seiring dengan peredaran semasa. Namun, masih terdapat kerisauan daripada segelintir masyarakat yang mana penggunaan bahasa Melayu ini akan terhakis akibat daripada penggunaan bahasa Inggeris ini yang lebih dominan dan juga lebih meluas. Kalau kita dapat lihat di alam pekerjaan maupun alam pendidikan itu tersendiri dalam aspek pelbagai sudut-sudut bidang yang tertentu, terutama pada sudut ekonomi, politik dan juga sosial. Baiklah, ada tak mana-mana ahli panel yang ingin memberikan hujah yang secara terperinci daripada isu yang telah disampaikan sebentar tadi? Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Dan sebenarnya saya amat setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Puan Sarah. Dan dalam hikayat ini, penulis telah mengkritikkan sikap masyarakat Melayu pada masa itu yang langsung tidak mengambil berat tentang pembelajaran bahasa Melayu kerana mereka tidak benar pun menyediakan tempat belajar bahasa Melayu. Dan mereka ni lebih suka mengagungkan bahasa Arab kerana bahasa ini berguna kepada agama. Dan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda orang Melayu tidak diberikan penekanan yang secukupnya kerana mereka tidak nampak kepentingan bahasa sendiri. Sebaliknya, mereka suka mengagung-agungkan bahasa asing yang dilihat lebih penting dan berguna dalam suatu aspek. Dan pada pendapat saya, sampai sekarang pun masyarakat kita juga suka mengagung-agungkan bahasa asing, iaitu bahasa Inggeris. Tetapi sebabnya bukan lagi kepada agama, tetapi kepada status sosial seseorang. Apabila seseorang bercakap dalam bahasa Inggeris, statusnya akan secara automatiknya menjadi lebih tinggi walaupun orang tu dia tidak fasih menggunakan bahasa Melayu.
Dan pada zaman sekarang, berbahasa Inggeris akan dilihat lebih hebat ataupun bergaya daripada berbahasa Melayu. Dan masyarakat sekarang tidak mempunyai rasa bangga apabila menggunakan bahasa Melayu dalam menjalankan sesuatu urusan. Dan bahasa Melayu ini seakan-akan hilang identitinya apabila penghuni negara ini lebih suka menggunakan bahasa Inggeris ataupun mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris untuk kelihatan lebih bergaya. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Melalui perbincangan antara panel 3 dan 4 ni yang telah disampaikan, saya ingin menyimpulkan bahawa sebenarnya saya pun bersetuju dengan perbincangan yang telah diberikan, yang mana penggunaan bahasa Melayu ini masih lagi menjadi relevan kepada masyarakat Melayu dan juga masyarakat yang lain. Hal ini kerana ia mempunyai kepelbagaian fungsi yang tersendiri sebagai salah satu cara dalam memartabatkan bahasa Melayu ini. Dan bukan itu sahaja, bahasa Melayu ini juga untuk dilihat sebagai mempunyai tahap dan juga kelas keistimewaan bahasa yang tersendiri, yang sewajarnya perlu dibanggakan oleh seluruh rakyat Malaysia secara amnya. Dan pada masa yang sama juga, saya ada juga melihat sebuah posting melalui aplikasi Twitter yang dimana khusus bahasa Melayu ini sebenarnya banyak ditawarkan di pelbagai universiti di luar negara, yang dimana menjadi sebuah penyumbang faktor tambahan kepada pemerkasaan bahasa Melayu ini yang berterusan di mata dunia. Bukan saja yang perlu dibanggakan oleh rakyat Malaysia secara amnya, tetapi rakyat-rakyat di luar negara pun mereka juga amat menyukai dan juga mempelajari bahasa Melayu ini untuk pendidikan, untuk alam pekerjaan dan juga sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada semua ahli panel kerana telah memberikan isi dan juga pendapat yang cukup bijaksana. Jadi secara kesimpulannya bahawa kita semua dapat merumuskan daripada perbincangan forum sebentar tadi, yang mana Hikayat Abdullah Munshi ini memberikan gambaran dan juga nasihat yang cukup menyeluruh berkenaan tentang pendekatan isu yang sedang melanda dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini, yang sewajarnya perlu dititik beratkan, yang dimana dalam membentuk daripada perkara ini terus berlaku, yang dimana boleh mengundang kepada kejatuhan aspek nilai dan juga pandangan hidup yang negatif dalam diri masyarakat. Sidang hadirin dan juga ahli panel yang dihormati, kalau berkayu dan sampai ke pulau, kalau mendaki dan sampai ke puncak, kita telah sampai di penghujung bicara. Terima kasih banyak-banyak kepada semua ahli panel atas memberikan kesudian dalam memberikan ruang dan juga masa dalam membicarakan forum kita pada hari ini. Jadi harapan saya dalam forum ini menjadi suatu saluran yang dimana mampu memberikan mesej dan juga nasihat yang cukup tersirat kepada masyarakat, yang dimana sebagai satu pendekatan yang terbaik dalam membentuk masyarakat kita yang lebih berkaliber dan juga lebih matang pada masa yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kekhilafan kita sendiri. Jadi saya akhiri forum kita dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.